work under water ataupun above water. So interaction work adjacent to over water include underwater diving, work to assemble, construct, demolish, dismantle, install, clean, inspect, maintain, remove, repair dan sebagainya. So ini adalah kerja-kerja yang melibatkan kepada kerja-kerja above water sebagai ataupun underwater lah. Okay, include underwater diving work to assemble, construct, demolish, dismantle, install, photograph, film, video. Ini contoh-contoh yang melibatkan kerja-kerja bawah air ataupun atas air lah. Bridges park ataupun jetty, kerja-kerja jetty. Contoh jetty lah, kerja jetty sebagainya. Buat pelebaran jetty ke, nak bangunkan jetty baru ke. So wharf, nak besarkan wharf ni tempat masuk kapal, wharf kita panggil wharf. Letakkan tempat masuk kapal, navigation punya tempat ke, pipe ke, ataupun nak ke pipe laying ke, kabel sebagainya. Kemudian also include work to do removals, sewage, dredging or reclamation of land and other earthworks. Contohnya macam kalau pergi ke Pengerang tu, dia sedut pasir, dia tambak pasir. Contoh tu, dia kuang sama jugalah konsep dia. Okay, failure of diving equipment. Biasanya kat sini, kalau kita kata pasal isu besar adalah sebab keselamatan dari segi failure. Maksudnya dari segi kelemahan ataupun utama adalah diving equipment. Diving equipment tu banyak lah. Contoh macam life jacket dan sebagainya. Kemudian equipment lain lah yang berkaitan dia punya safety device dan sebagainya. Straight away, kemudian fall or slip, jatuh ataupun dari licin. Biasanya kalau atas kapal atau atas bas ni memang licin lah sebab dia permukaan dia berminyak. Dengan keadaan air ombak ataupun keadaan atas air tu dia kerja dengan ombak naik atas bas. So planning. So hazard dia sikit je dia bagi. Okey, tapi kalau nak mudah saja kat jadilah. Kalau rasa tuan-tuan kamu tak faham, tolong buka YouTube, cari kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja atas air. Kemudian failure of diving equipment, sweep away. Apa kena dengan sweep away tu saya cakap tadi, fall of slip. Tengok balik dalam YouTube, apa dia kata dengan fall or slip. Jangan tengok, fall or slip. Kita dua, apa yang set? Slip, trip and fall. Yang saya cakap awal-awal tadi. Salah. Sebab kalau kata slip, trip and fall adalah dah more kepada effect. So kita kena tahu akor dia punya punca, root cause dia apa, kenapa dia slip, kenapa dia fall, kita kena tahu juga. Baik. Kat sini kita akan identify work area. Work area tu apa yang kita kena tahu, Kita tengok balik work area, apa yang kita kena tahu, apa yang kita kena masukkan. Maksudnya kat sini apa yang kita boleh tahu work area tu bentuk mana? Bentuk underwater ke, you buat kerja atas air ke, atau bagaimana? Lepas tu consider weather forecast. Tengok juga keadaan. Consider juga keadaan apa tu? Cuaca. Kalau cuaca ribut boleh kerja ke? Kalau cuaca yang tak ribut boleh kerja ke? Bergantung kepada situasi. Ini semua kita ikut kepada perancangan-perancangan yang dikeluarkan oleh engineer kita atau project manager lah. Selain daripada tu, kita kena conduct HIRAC. HIRAC sama juga. HIRAC tu apa? HIRAC adalah hazard identification, risk assessment, risk control dan JSA. So dah nak tengok keadaan macam mana kita nak buat. So JSA macam saya kata tadi lah, mesti ada sebelum, mesti ada semasa dan juga mesti ada selepas. Okey. Kemudian approve method statement. Kena ada juga. Approve method statement tu macam mana nak buat? Siapa yang nak keluarkan? Method statement tu siapa nak kenakan? So biasanya approve method statement ni dikeluarkan oleh siapa? Engineer ataupun orang-orang yang tertentu lah. Kemudian emergency preparedness, langkah-langkah kecemasan kita kena adakan juga, kita kena bangunkan, kena wujudkan lah. Dan training lah, training pun sama juga kita kena bagi kepada pekerja kita sebelum kerja-kerja dimulakan ataupun seterusnya lah. Okey, yang ini kalau tengok sekali, equipment comply with relevant requirement, underwater lah, kerja dalam air, diving certificate, employer, self-employed people, kemudian kita tengok balik people doing to work, and dive supervisor, standby diver. So benda-benda ini, benda ni kita kena tahu. Maknanya setiap aktiviti yang kita buat tu mesti ada dia punya certificate ataupun telah disahkan secara yang sah lah. Kemudian competent decompression chamber operator. Sama juga lah, decompression chamber ni chamber yang kita pakai lah.
Mana penggunaan alatan yang diguna pakai tersebut. Kemudian diving supervisor, appoint for the work or dive site. Diving supervisor ni tugas dia apa? Dia menyelia lah. Dia menyelia kerja-kerja dalam kerja-kerja underwater. Apa yang dia nak menyelia? So maknanya dia tengok balik. Oh, maknanya dia daripada dia punya schedule, dari segi dia punya task. So dia kena standby. Apa juga maknanya supervisor ni orang yang betul-betul berkelayakan. Kedai standby diver ni kalau ikas berlaku saja kecemasan, at least prescribe mesti ada 2 orang standby diver lah dalam satu masa. Maknanya kalau berlaku saja kecemasan, ada standby diver boleh bantu ke bawah, terus turun ke bawah. Berlaku saja mungkin ada masalah oksigen ke, ataupun mungkin ada kemalangan kita tak tentu, termasuk mungkin diver pertama dia turun, dia terselit kat bawah ke, tersangkut kaki, dia tak boleh naik, dan sebagainya lah. Kemudian underwater open, ini kalau contoh open scuba circuit lah, kalau nak buka kerja-kerja, nak buka apa tu, circuit untuk scuba diving dan sebagainya. According with diving authority, requirement kena ada lah. Maknanya kena ikut peraturan-peraturan yang sedia ada. Macam majlis punya requirement sebagainya kena ada lah. Kemudian permitted risk ataupun being injury trap by mechanical lifting equipment or buoyancy lifting device. Alat atap mengangkat yang kita nak tahu, yang kita nak guna pakai. Kita kena check, kita kena semak benda tu okey ke tak okey, selamat ke tidak selamat. Selain itu, permitted underneath something that would require the diver to move sideways other than upwards angle lah. Benda tu juga permitted kita. Kalau kita bergerak sebagainya, to move satu tempat ke satu tempat lah. Kemudian water transport. Ini adalah comply with relevant sekali. Maknanya kalau kerja je dekat bas, kerja dekat jeti ke apa sebagainya, mesti ada water transport. Ada orang, maksudnya sekiranya berlaku saja kecemasan, adalah benda-benda macam tu kita boleh membantulah. Equipment, with pedals, life jacket, pail sebagainya, kena adalah. So yang ini adalah platform gangway. Kalau kata gangway ni tangga yang kita nak guna pakai, dia tangga nak naik. And comply with relevant statutory requirement, maknanya tangga kita nak naik atas, tangga tu kena ada. Equipment buat guardrail ataupun towboard. Towboard tu mesti untuk elak daripada barang jatuh ke bawah. Dan caution, warning signs kena pasang untuk elakkan daripada apa pun masalah. Kemudian over ataupun adjacent water, platform and gangway, sama juga. Barge dengan pantun, use properly, construct and sufficient stable to avoid tipping. Kemudian special attention for anchorage and blasting. Biasanya ini biasa yang kerja-kerja buat ni yang orang yang duduk atas kapal lah. Encourage tu maknanya dia nak anchor kat mana, attention kita nak tahu betul-betul masa nak buat ballasting ataupun balas sebagainya. Ada benda-benda ni kena disusun dengan baik lah. Ladder must sound or sufficient length and strength be secure lash to prevent slipping lah, untuk elakkan daripada jatuh lah. Ladder must sound maknanya mesti pada keadaan baik, sesuai dengan keadaan. Jangan ada bengkok, ada yang patah sebagainya, tak boleh. Sufficient line pun, kepanjangan pun sama juga. Pasti kuat, walaupun panjang kena kuat lah, selamat lah. Okay. Kemudian safety net, harness. Ini safety net dengan harness lah kena pakai. Andai kata you kerja atas bas, dia beri you satu life jacket dengan you punya safety harness. Kalau kerja working hard, tentu ialah dia pasang pemasangan scaffolding. You nak pakai life jacket ke nak pakai body harness? Saya tanya awak ni. Kalau kerja dekat atas bas, dia pasang scaffolding. Pasang scaffolding tau atas bas. Nak pakai life jacket ke nak pakai body harness? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ke dah tidur semua ni? Body harness. Tak tahu, tapi saya nak cuba life jacket. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Ingat dah tidur dah ni. Dia cakap seorang-seorang ke? Life jacket. Life jacket. Life jacket. Kalau kita kerja atas bas, keadaan bas tu bergoyang, kita disarankan pakai body harness. Kalau tempat tinggi, tengoklah keadaan. Tapi kalau tempat tu lagi tinggi, kita contoh mungkin menyebabkan kalau kita jatuh tak atas mendek, kita akan jatuh ke laut, kita disarankan pakai life jacket. Dia ada option lah. Tengok ketinggian yang kita pakai lah.
Okay, tapi body harness pun pakai dia mesti ada double lanyard, jangan pakai single lanyard. Tahu double lanyard dengan single lanyard, tahu tak? Pernah dengar tak? Macam Fazila tu pening buat masjid mana ada pakai body harness kan? Kan? Dia body harness tu mesti pakailah, dia kena worn every time. So, kalau kita kerja tempat tinggi working height, kan kalau tengok dalam buku FMB tu dia macam kalau 3 meter ataupun 3 meter 10 feet kena pakai body harness Bila kita pakai body harness tu maknanya make sure kita kena tight, proper tight lah dua tempat. Maknanya kita kena pakai bukan single, kita pakai double lanyard. So kita punya anchor, kita punya pusat coupling tu kena ngam-ngam cantik lah. Tak boleh satu terbuka, satu lagi free, memang jatuh ke bawah. So bila pakai, itu yang berlaku dekat dialog lah. Contoh, ni saya cerita sikit lah dekat dialog kan. Pengalaman kerja lama saya dekat dialog pula. Saya dengan dialog setahun je, lebih kurang setahun lebih sikit je lah dengan dialog dekat Pengerang sana. Jadi pengalaman tu maknanya kita celebrate man hours. Contoh, kita celebrate man hours, sebelum man hours tu kita celebrate lah. Tapi bila diserahkan satu kesilapan, malam tu dia jatuh. Satu budak Pakistan jatuh. Tinggi lah lebih kurang dalam dekat 25 feet lah, turun dengan kaki ke bawah. Matilah on the spot. Jadi kita sebab apa? Sebab dia tak pakai harness. So harness pakai, tapi dia tak takut. Dekat Melaka ada kes tak jatuh? Malaysia Merah. Ada kan? Ada tak? Ada. Mana tak ada? Ada. Tak ada. Mesti ada, tapi tak report ni. Man hour dah 1 juta dah. Memang. Memeh 1 juta. Tapi di sebalik tabir tu mesti ada punya. Tak ada. Ada. Tanyalah Haji Azmi tu ada. Biasalah. Reputation kita panggil. Okey. Tak apalah. Kita sebelum gurau sikit. Baik. Kat sini open water, adjacent water, worksite liners, two ropes, other material not to use should be stored away. Rubbish should be clear and up promptly. Kemudian material not used should be promptly stacked. Slippery surface are extremely dangerous and should be treated immediately. Oily grease surface should be grated lah. So benda-benda ni semua nak kena tengok balik lah. Kita kadang tempat kebersihan tempat kerja kita lah. Make sure benda tu kerja dalam kedai yang selamat lah dan bersih lah. Kemudian first aid equipment, first aid facility should be made available. Kalau first aid ni biasanya kita tengok walaupun setakat available, tapi kita kena tahu orang yang kompeten lah. Mesti orang yang kompeten mengendalikan first aid ni. Biasanya medik ni orang lah. Kemudian additional safety equipment lain, buoyancy float, life jacket dengan lifeline. So ni semua kena ada juga. Untuk kita additional safety equipment, maksudnya untuk kita berlaku saja kecemasan, adalah kita boleh capai life jacket ataupun sebagainya, kita boleh menyelamatkan orang lah. Kemudian emergency preparedness lain yang kita kena tahu adalah approve emergency response plan as to facilitate emergency rescue. Kita tahu approve emergency response tu apa? Apa kita nak tahu? Apa kita dengan emergency response? Macam contoh you dah belajar ERP, macam mana you nak bangunkan ERP? Apa yang perlu you nak bangunkan ERP tu kena ada apa? Test, rescue dan sebagainya kan. Itu antara benda-benda yang you tahu. So itu adalah emergency plan yang you kena tahulah. Kena rescue equipment, lifebuoy, rescue line, grab line, rescue boat. So sama juga. So benda-benda ini dan yang kita kena tahu adalah benda yang kita kena faham. Maknanya dia masukkan dalam kita punya rescue equipment. Okay. Summary. Common associated major hazard is drawing either due the fall, diving, gears, victim being drifted by tidal valve. Kemudian requirement consideration for appropriate qualification of work, diving and living saving equipment and emergency response plan. Okey, habis dah topik ini. So ada soalan nak tanya? Soalan? Soalan? Dulu dah. Habis dah. So topik apa lagi? So topik apa? Ada soalan nak tanya?